Oh, tak diizinkan. Bismillah. 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 Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa kashafa al ghummah wa tarakana ala mahajjatil bayda ليلها كنهارها لا إلا هالك صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن اقتدى بقدوته ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسب بكتاب الله والسنة صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وادلاخ ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين أما بعد Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada malam yang ke-27 daripada bulan Zulhijjah 1443 Hijriah, 26 hari bulan Julai 2022. Kita diizinkan oleh Allah untuk berada pada kuliah kita yang terakhir pada malam hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kelapangan dan lanjutan pinjaman nyawa daripada Allah, kita akan menyambung kita punya kuliah pada tahun hadapan insya-Allah. Jadi ini kuliah terakhir 1443 Hijriah. Jadi insya-Allah kita sambung tahun hadapan dengan izin daripada Allah. Jadi malam ni malam 27, 3 hari lagi kita akan masuk tahun baru. Jadi sebagaimana yang kita bicarakan pada 2 minggu yang sudah tentang kisah sahabat bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang kita sebutkan namanya Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, yang kita telah bicarakan bagaimana seorang pemuda yang beriman pada Allah, yang disebut sebagai amin, iaitu yang sangat amanah pada agama, yang dengan sebab keamanahannya pada agama Allah Subhanahu wa taala, pada waktu ketika dia berhadapan dalam peperangan Badar, iaitu berhadapan dengan ayahnya, yang mana ayahnya menuju kepada anaknya untuk membunuh anaknya dalam perang Badar. Dia berada di pihak orang Islam yang bersama-sama dengan Nabi SAW, dan ketika itu pula ayahnya bersama dengan golongan kafir Quraisy, dalam keadaan kafir Quraisy pada ketika itu sedang ingin membunuh dan memusnahkan dakwah Nabi SAW. Tapi iman yang berada pada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, walaupun berhadapan dengan yang disebut sebagai ayahnya, tetapi kerana iman itu membatasi akan kesayangan ia kepada ayahnya. Pada susuk tubuhnya memang ia sangat menyayangi ayahnya, tapi pada sudut akidah yang dipegang oleh ayahnya, apatah lagi dia cuba mengelak daripada ayahnya ketika pada dalam peperangan Badar, tapi malangnya ayahnya menuju kepadanya dan nak bunuh dia. Maka tanggungjawab kepada seorang yang beragama Islam untuk mempertahankan agamanya walaupun berhadapan di hadapan ayahnya. Maka akhirnya dia telah membunuh akan ayahnya, bukan membunuh akan fizikal ataupun lelaki yang telah membesarkan ia, tapi membunuh kekufuran yang ada pada ayah dia. Maka oleh kerana itu Allah turunkan dalam surah Mujadalah ayat yang ke-22 membenarkan akan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, keimanannya kepada Allah. Ini kita telah bicarakan pada 2 minggu sudah. Bahkan bagaimana amanahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah
ketika mana Rasulullah menghantarnya ke satu tempat untuk menjalankan urusan dakwah, maka bersama-sama dengannya ada beberapa di kalangan orang apa yang disebut sebagai orang-orang pengikut-pengikutnya ataupun orang yang bersama-sama dengannya dalam urusan dakwah, dan Rasulullah hanya membekalkan beberapa biji tamar sahaja. Dan Rasulullah minta setiap hari diberikan kepada setiap orang yang ikut dengannya hanya sebiji tamar. Maka Abu Ubaidah sangat amanah, menjalankan amanah daripada Nabi dengan memberikan makan yang begitu. Jadi walaupun kalau ikut nafsu nak makan banyak, tapi sebab amanah daripada Rasulullah, maka diberikan satu hari satu biji. Dan akhirnya dia cukup sampai kepada urusan mereka selesai. Jadi pada hari ini kita lanjutkan kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, iaitu pada perihal dalam peperangan Uhud. Perang Badar tahun yang kedua Hijriah bulan Ramadan. Perang Uhud tahun ketiga Hijriah bulan Syawal. Jadi kita nak lihat apa berlaku pada waktu tersebut. Jadi kita tahu bahawa pada peperangan Uhud adalah waktu yang paling getir dan peperangan yang paling menimpa kepada Nabi SAW dengan kelukaan, dengan kecederaan. Mana-mana perang Rasulullah tak cedera. Kenapa? Sebab Rasulullah dipertahankan oleh sahabat. Rasulullah dipertahankan oleh sahabat sebab Rasulullah, apabila Rasulullah mara ke hadapan, sahabat akan kelilingi Rasulullah. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang kena pada Nabi. Ini kita sebut kesayangan sahabat kepada Rasulullah. Kalau ada orang usik Rasulullah, maka sahabat yang mara ke hadapan, kita kena ada sifat begitu. Tetapi malangnya dalam perang Uhud, sahabat kucar-kacir. Mereka mula berselerak kerana serangan hendap daripada Khalid bin Al-Walid. Kita tak nak cerita detail tentang perang Uhud. Kalau cerita detailnya memang tak habis satu malam, kan? Tapi kena buat satu ceramah tajuknya perang Uhud. Baru sedap cerita. Nak cerita betul-betul detail perang Uhud, apa berlaku dalam peperangan Uhud. Kalau tuan-tuan tengok ketika dalam cerita tentang perang Ahzab, kan, ataupun perang Khandaq dalam bahasanya, kan, bagaimana Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika mana mentafsirkan surah Al-Ahzab dan peperangan ini, maka ketika mana beliau mentafsirkan surah itu, tuan-tuan boleh beli satu tafsir namanya tafsir Sya'rawi, kan, yang Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mentafsirkan tafsirannya tapi tak sempat habis. Tak silap saya sampai jilid yang ke-27. Sebab dia sebenarnya kuliah tafsirnya setiap hari beliau menjalankan kuliah tafsir, dan tafsiran itu ditulis oleh anak muridnya. Beliau hanya cakap je, jadi anak muridnya yang tulis dan menulis buku. Jadi tak sampai habis beliau telah meninggal dunia. Jadi dalam ketika mana beliau mensyarahkan tentang perang Ahzab, nak sebut bagaimana Allah berikan kepadanya ilmu laduni, kan, disebut oleh para ulama ilmu laduni. Bagaimana Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika mana mensyarahkan akan peperangan sekian, dia boleh cerita perbualan Sayyidina Ali dengan sahabat ini, perbualan ini dengan ini, seakan-akan di hadapannya sedang ada gambaran di paparan skrin bagaimana peristiwa sebenar berlaku dalam perang Khandaq. Ini kita sebut bagaimana hebatnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama yang disebut sebagai mujaddid Quran yang ke-19 pada zamannya lah. Disebut bahawa mujaddid ni Rasulullah pernah sebut dalam sepotong hadis, innallaha ba'asa rajulan fi ra'si kullu mi'ati sanah man yujaddilu amra dinahum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah akan mengutuskan seorang lelaki pada tiap-tiap kepala 100. Kan, maksudnya setiap tahun yang ke 100, maka akan ada seorang lelaki yang menjadi mujaddid kepada kurunnya. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW. Jadi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi cerita perang ni macam nampak. Jadi orang sampai dengar tu, lain macam dia punya cerita. Jadi kita nak cerita perang Uhud, tapi kita tak nak cerita pada malam ni, kerana ceramah khas perang Uhud. Tapi dalam cerita Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ketika mana sahabat kucar-kacir ni semua telah berselerak akibat serang hendap daripada Khalid bin Al-Walid yang belum Islam pada ketika itu, maka terus Abu Ubaidah kata, dulluni ala Muhammad, kana Abu Ubaidah ahada nafarin asyarah alladhi akhatu bir rasul liyadudu anhu bisudurihim rimahal musyrikin. Jadi ketika mana para musyrikin, para musyrikin dia kata kepada orang-orang lain,
tunjukkan kami mana Muhammad. Tunjukkan kami Muhammad. Sebab sahabat-sahabat dah kocar-kacir, maka Nabi Muhammad tinggal sendirian, kan, tanpa ada pengawasan daripada para sahabat. Maka pada ketika itu orang musyrik mula ambil kesempatan nak serang Nabi Muhammad. Jadi ada 10 orang sahabat yang berlari menuju kepada Nabi Muhammad, menjadi perisai kepada Nabi Muhammad. Di antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, meletakkan dadanya di hadapan untuk menerima tombakan ataupun panahan daripada musuh. Letak dada ke depan untuk tahankan Rasulullah. Tengok sahabat, pertahankan Rasulullah. Kita sahabat Rasulullah dikutuk pun kita tak mampu pertahankan. Kita boleh kata tak apalah, dia nak kutuk Islam ke, nak buat apa, lantak dia lah, kan. Para sahabat tak boleh. Kutuk diri kita, ya, maafkan. Kutuk Rasulullah umpama mengutuk agama. Jadi hati-hati, kena ingat. Walaupun Rasulullah memang susuk tubuh manusia, tapi dia adalah Rasul kita, kan. Beza dengan kita. Kita kalau orang kutuk kita, ni kepala bapak engkau, ni kepala bapak aku. Nampak ni, menumbuk. Bapak engkau, bapak aku. Nampak ni? Oh, kalau bapak aku punya pertahan kita. Tapi kalau Rasulullah, kita buat bodoh je. Sahabat mempertahankan. Jadi setelah mana tamatnya peperangan, maka pada ketika itu telah kusirat rubaiyatuhu wa shujja jabinuhu wa gharat fi wajnatihi halqatani min khalqid dir'i fa aqbala alaihi as-siddiq yuridu intiza'ahuma min wajnatihi faqala Abu Ubaidah. Jadi pada selepas daripada peperangan, maka pada ketika itu dikatakan bahawa Rasulullah telah tercedera, kan. Sampai pada ketika itu disebutkan bahawa pipi Rasulullah, tulang pipi ni kena pada panahan, sampai gigi Rasulullah tertanggal, dan ada yang panah yang melekat pada pipi Nabi SAW, kan, melekat. Dan sampai pada ketika itu datang Abu Bakar As-Siddiq untuk mencabut apa yang sedang melekat pada pipi Nabi SAW. Maka Abu Ubaidah pun berkata kepadanya, uqsim alaika an tasruka dhalika li, maka aku bersumpah atas engkau, tinggalkan ia untuk aku, dia aku yang buat. Fatarakahu, maka ditinggalkan. Fa khasya Abu Ubaidah innik tala'ahuma biyadihi ay yu'lima Rasulullah. Maka pada ketika itu kalau nak cabut dengan tangan apa yang kena pada Rasulullah punya pipi atau pada muka, maka kalau cabut bimbang akan menyebabkan Rasulullah sakit kalau cabut begitu. Maka apa yang dibuat, faqadda ala aulahuma bisaniyatihi adda qawiyya muhkama fastakhrajaha wa waqa'at saniyatuhu. Maka pada ketika itu digigitkan gigi dia. Dia gigit dengan gigi dia, maka gigi geraham ni adalah gigi yang paling kuat. Tadi pagi dengar radio, kan, radio apa? Radio Sinar, tak silap lah. Nak pergi Segamat. Jadi saya ni jenis tukar radio. Apa yang dapat itu yang kita dengar. Bukan mesti ikim je. Tak, saya apa-apa yang dapatlah. Jadi dengar. Jadi soalan daripada Angah tak? Angah ke Rahim ke? Angah tanya. Angah ke Rahim? Saya lupalah siapa yang tanya. Manakah otot yang paling kuat di anggota badan manusia? Otot mana yang paling kuat? Maka Jack pun jawab betis, ada yang jawab sekian-sekian tempat kan. Jadi akhirnya Angah kata, dia kata yang paling kuat adalah gigi geraham, rongga. Rongga mana paling kuat? Rongga apa? Rongga kita punya mulut ni, dekat bahagian geraham. Sebab dia punya kekuatan, dia boleh gigit sampai puluh kilo. Dia punya pegangan, sebab tugasnya berat. Tuan-tuan bercakap ni yang bergerak ini rongga kita yang ni. Ni paling kuat dalam anggota badan kita, sebab dengan jisimnya yang kecil, maka dia pegang dengan kuat. Sebab tu macam-macam makanan boleh patah kat sini kan. Asal kita gigit je habis kan. Semua boleh buat. Jadi boleh kita dengar bicara dia kan. Patutlah Rasulullah sebut dalam sepotong hadis. Rasulullah kata apa? Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa addu biha bin nawajis. Ke atasmu adalah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, dan pegang ia dengan gigi gerahammu. Pegang. Maksudnya rupanya kita punya rongga yang paling kuat dalam anggota badan kita adalah rongga mulut. Paling kuat, tak ada yang lebih kuat. Dia boleh gigit sampai tak boleh lepas. Kan, sebab tu kalau digigit tu hati-hati kan. Telinga orang pun boleh putus. Kan? Sampai apa pun makanan dia boleh musnah sebab dia punya kekuatan rongga tersebut. Jadi sahabat ni dia pegang, dia gigit, dia cabut.
Dia cabut panah yang ada pada pipi Nabi SAW, sampailah pada ketika itu kedua-dua giginya patah. Sebab nak cabut, giginya patah. Summa adda 'ala al-ukhra bi saniyatihi al-saniyah faqla'aha fasaqatat sanituhu as-saniyah. Maka pada ketika ada dua panah, tombak ataupun batang panah yang lekat pada pipi Nabi, pertama dia cabut, satu gigi dia patah, Abu Ubaidah. Yang kedua dia cabut, dua giginya patah. Maka pada ketika itu Abu Bakar pun kata, fakana Abu Ubaidah min ahsanan nasi hatama. Sesungguhnya dia adalah sahabat ataupun sebaik-baik manusia yang telah hilang dua giginya. Tak ada orang yang hilang dua gigi lebih mulia berbanding Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kita hilang dua gigi juga. Sebab apa? Makan gula-gula. Sebab apa? Gigit benda keras. Makan kambing tak ajak ustaz. Jadi kadang-kadang dia makan macam-macam tu kan. Gearbox makan. Gearbox jangan digigit. Kan patah. Kenapa? Sebab makan. Jadi mulia-mulia orang yang patah gigi adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sebab cabut luka ataupun cabut sesuatu yang melekat pada pipi Nabi SAW. Dan tidak ada mana-mana peperangan yang Rasulullah tercedera berbanding daripada perang Uhud. Bahkan dalam riwayat menyebutkan ketika mana Rasulullah cedera perang Uhud sahaja, maka para sahabat dia buat apa? Dia ambil kain, masing-masing koyak baju, ambil kain untuk apa? Lap Rasulullah punya luka. Nak lap, maka Rasulullah kata dengan sahabat, kufu, nanti jangan buat. Apa yang kamu kena buat? Tadah aku punya luka. Tadah, jangan lap. Kenapa jangan lap? Kalaulah setitis darahku jatuh ke bumi, maka akan musnahlah Uhud. Kenapa? Sebab bumi ngamuk. Bumi tak tahan kalau darah baginda Nabi jatuh kat bumi. Maka dia akan menelan siapa yang berada di atasnya. Maka Rasul kata tadah. Kamu tadah aku punya darah supaya tak jatuh kat bawah. Kalau lap boleh jatuh kat bawah. Jadi tadah. Ini disebut Uhud adalah satu peperangan yang sangat menguji kekuatan imannya para sahabat, dan Rasulullah tercedera hanya dalam perang Uhud. Perang lain tak ada. Perang lain semua Rasulullah selamat. Tapi dalam perang Uhud, ini di sini ada seorang sahabat namanya Abu Ubaidah dan beberapa yang lain mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan Nabi SAW. Dan sesungguhnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bersama-sama dengan Nabi SAW pada setiap daripada peperangan sejak ia menjadi sahabat Nabi sampai kepada Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebut bahawa ini kesetiaan seorang sahabat dengan sahabatnya. Jadi kesetiaan seorang sahabat ni, sebab itu sahabat Nabi ni titlenya sahabat. Dan title ini digunakan sehingga waktu ini. Kawan kita yang paling rapat namanya sahabat. Jadi sebab itu tuan-tuan, carilah sahabat. Dan sahabat ni memang dalam mana-mana kitab tasawuf pun menyebutkan jangan memperbanyakkan sahabat. Sahabat ni tak perlu ramai, seorang pun cukup dah. Kan? 2-3 orang pun dah cukup banyak dah. Sebab sahabat ni dia mengetahui apa yang ada padamu. Imam Ghazali kata jangan memperbanyakkan akan sahabatmu kerana dia akan lebih banyak mudarat berbanding manfaatnya. Bukankah perkara yang paling memberi mudarat padamu adalah sesuatu yang memberikan manfaat buatmu? Umpama makanan. Makanan ni bagus dan ia perlu untuk kita hidup. Tapi kalau banyak sangat jadi apa? Mudarat. Jadi apa pun kita makan, kalau namanya banyak tetap mudarat. Maka sahabat begitu, jangan ramai sangat. Sebab sahabat ni kita cerita kita punya masalah, kita cerita kita punya waktu silam, kita cerita kita punya apa-apa pun. Tapi kalau dia berpaling tak ada, habis lah. Jadi sahabat ni kena ada lah. Sebab tu sahabat ni disebut oleh Nabi SAW dalam banyak-banyak golongan manusia yang nanti berada di padang mahsyar. Padang mahsyar ni tuan-tuan, waktu yang sangat dahsyat. Dahsyatnya padang mahsyar, hari perhitungan amal ni, sampai orang kafir ataupun orang yang ingkar pada Allah meminta kepada Allah dipercepatkan hitungan amalnya. Walaupun mereka itu akan masuk neraka. Nak pun kata dahsyatnya padang mahsyar dengan kepanasannya sampai peluh, sampai ke buku lali, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke hidung, sampai tenggelam. Sampai orang kafir pun nak cepat sangat disudahkan hitungan amalnya. Walaupun tempatnya dalam neraka nanti. Punya dahsyat. Tapi ada golongan yang dia tenang-tenang, sejuk je. Kan dalam keadaan orang lain semua kepanasan. Siapa? Rajulan tahabba fillah istama'a alaih
wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki ataupun dua orang sahabat, yang lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, yang mana mereka ini saling cinta mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Maka tuan-tuan cari orang yang ini, yang tuan-tuan sayang kerana Allah, yang bertemu kerana Allah, berpisah juga kerana Allah. Jadi orang ini kalau ada, pegang betul-betul. Kan? Addu biha bin nawajis. Maka pegang dia dengan kamu punya gigi geraham. Kawan kita yang tegur kita supaya sembahyang jemaah, kawan kita yang kejut kita sembahyang subuh, kawan kita yang ajak kita tahajud, kawan kita yang ajak kita beramal dengan Al-Quran. Maka ini kawan-kawan yang kita kena jadikan sahabat. Kenapa? Kalau dia masuk syurga, maka Rasulullah sebut dalam satu riwayat, dia akan cari sahabat dia. Dia akan cari sampai jumpa. Dia tanya, wahai Allah, mana sahabat aku yang dahulu aku pergi kuliah sama-sama dengan dia, aku pergi masjid sama-sama dengan dia, aku pergi sekian-sekian sama-sama dengan dia, mana dia wahai Allah? Malaikat kata, ada tu dah, nak masuk dalam neraka dah. Ada malaikat bawa, ya Allah, dia sahabat aku wahai Allah, jangan masukkan dia dalam neraka. Maka Allah izinkan sahabat tadi untuk tarik sahabatnya masuk ke dalam syurga. Tak nak ke tuan-tuan? Nak kan? Maka sahabat dengan orang baik. Itu para sahabat ni, dia dengan Nabi sampai jadi sahabat. Supaya apa? Mereka nak sangat sama dengan Nabi. Kan? Sebab tu ada sahabat yang sanggup buat apa pun untuk Rasulullah. Di antaranya sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Ada cerita je. Nanti bila tengok, tak tahu muka surat berapa, tak tahu sahabat ke berapa. Rabi'ah bin Ka'ab hebat sampai dia minta sama dengan Nabi nanti pada hari kiamat. Jadi sampai lepas daripada wafatnya Rasulullah, sampai kepada hari Saqifah. Apa maksud hari Saqifah? Iaitu hari orang sahabat berbai'ah kepada Abu Bakar untuk melantik Abu Bakar menjadi khalifah, kan? Dipanggil Yaumus Saqifah, iaitu bai'ah Bani fi Saqifah Bani Sa'idah. Jadi kalau tuan-tuan pergi Madinah, dekat Masjid Nabawi ada satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Tempat sahabat bai'ah Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah menjadi khalifatul Rasul. Jadi ketika mana Yaumus Saqifah tadi, Umar pun berkata kepada Abu Ubaidah, ubsut yadaka ubayyika, hampakan tanganmu, aku nak bai'ah padamu. Maksudnya Umar nak bai'ah kepada Abu Ubaidah. Jadi fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar kata apa? Umar ada dia punya hujah. Apa hujah dia? Kan Rasulullah pernah sebut, inna likulli ummatin aminan wa anta aminu hadhil ummah. Setiap umat ada amin, iaitu yang paling amanah di kalangan mereka. Maka amin ummah ini adalah kamu. Jadi Rasulullah pernah sebut kepada Abu Ubaidah. Jadi sebab itu Umar hujahnya nak bai'ah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka Abu Ubaidah pun kata, dia kata, ma kuntu li uqaddima baina yadayya rajulun amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'ummana fi salati fa ammana hatta mat. Aku takkan mendahului di antara lelaki yang Rasulullah telah mengarahkan untuk menjadi imam kita semua pada hari dalam solat sampai kepada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan peristiwa yang tidak ada mana-mana orang menafikan sirah ni. Sama ada dia golongan apa pun, golongan Khawarij ke, golongan Syiah ke, apa-apa pun di kalangan mereka yang memahami sirah, tak ada seorang pun yang menafikan peristiwa Rasulullah minta digantikan tempatnya Rasulullah menjadi imam kepada Sayyidina Abu Bakar. Sampai ketika mana Aisyah kata, wahai Rasulullah, gantikanlah orang lain, kan tak payahlah suruh ayahku Abu Bakar jadi imam. Ketika mana kamu sakit ni, Abu Bakar ni jenis orang yang lembut hatinya, kan kalau dia baca Al-Quran tu kerja nak nangis je, kan memang lembut hati dia. Apatah lagi kalau tahu kamu sakit jadi imam, nanti suaranya pun tak keluar sangat. Memang suara Abu Bakar ni lembut. Jadi Rasulullah kata, tidak, murra Abu Bakrin, kamu amuri Abi Bakrin, kamu arahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Jadi sepanjang Rasulullah gering, sebelum daripada kewafatan Rasulullah, Abu Bakar menjadi imam. Sampai ketika hari terakhir, ketika mana Abu Bakar menjadi imam, maka pada ketika itu Rasulullah pun keluar menjadi makmum. Maka kerana Abu Bakar mengetahui di belakangnya ada Rasulullah, maka Abu Bakar pun nak ke belakang. Sebab apa? Sebab tidak boleh jadi imam di hadapan imam. Siapa imam? Rasulullah. Ini hanya khusus kepada Rasulullah.
Jadi kalau kat sini ada imam satu, imam dua, kan? Jadi imam dua lambat datang, imam satu lambat datang, imam dua pun ke depan. Allahu Akbar semayang. Tiba-tiba imam satu datang kat belakang. Maka tak boleh pergi belakang, imam satu ganti. Tak boleh. Batal solat. Kecuali sebab imam dua tadi batal. Tak boleh. Kenapa? Ni imam satu datang, aku kena ke belakang lah jadi imam. Tak boleh. Khusus hanya untuk Rasulullah. Sebab Rasulullah di imam. Dia tak boleh jadi makmum. Tapi pada waktu tersebut, hari terakhir tadi, ketika Abu Bakar ke belakang, maka Rasulullah tahan dengan tangan. Maksudnya kekal pada tempatmu. Di sini Ahlussunnah wal Jamaah meletakkan di antara dalil yang paling kuat kenapa Abu Bakar menjadi imam, menjadi khalifah lepas Rasulullah wafat adalah arahan Rasulullah untuk Abu Bakar menjadi imam. Dan itu yang dipegang oleh para sahabat. Dan sahabat semua sepakat. Jadi nak sebut, siapa kita nak kata tak betul? Sedangkan sahabat dah sepakat pun, kita pula boleh kata, sahabat khilaf. Sahabat tu bukan profesor lagi dah, bukan profesor emeritus lagi. Lagi tinggi daripada itu, dari sudut keilmuannya, kefahamannya pada agama. Kita tak berhak untuk mengatakan bahawa sahabat salah. Jadi mereka dah sepakat untuk lantik Abu Bakar. Jadi kemudian dia pun berbai'ah kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan sesungguhnya fakana Abu Ubaidah khairan nasihin lahu fil haq wa akrama mi'wanin lahu ala khair. Sesungguhnya Abu Ubaidah adalah penasihat yang paling baik setelah Abu Bakar menjadi khalifah, dan dia adalah seorang penolong yang paling baik pada kebaikan. Penasihat pada kebenaran, penolong pada kebaikan. Dan kemudian dia pun setelah mana khalifah Abu Bakar wafat, maka digantikan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, maka ia pun terus setia dengan Sayyidina Al-Faruq Umar Al-Khattab. Fadana lahu Abu Ubaidah bitta'ah. Abu Ubaidah terus ketaatannya kepada Sayyidina Umar, dan tidak ia menyalahinya pada tiap-tiap daripada urusannya kecuali sekali. Maksudnya apa saja Sayyidina Umar arahkan, maka dia buat, kecuali satu perkara. Apa dia? Fahalla tadri, adakah kamu mengetahui apakah urusan yang Abu Ubaidah menyalahi ataupun mengingkari arahan daripada Sayyidina Umar? Disebutkan di sini, laqad waqa'a zalika, ia berlaku ketika mana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sedang berada di negeri Syam, yang sedang memimpin tentera-tentera Islam untuk membuka kota-kota untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada ketika itu mereka nak buka Diyaris Samiyah pada keseluruhannya. Ketika mana sampai di Furat Syarqiyah, Furat Timur, Asia Sughra, berada di Asia Sughra Shimala, jadi Asia Selatan. Inda dhalik dahama biladi Syam ta'un ma arafa an-nasu mithlahu qad faja'ala yahsudun nasa hasda. Maka pada ketika itu mereka masuk ke negeri Syam, tapi malangnya apa yang berlaku di negeri Syam, adanya gejala ta'un, adanya wabak ta'un. Maka Umar pun pada ketika itu menghantar utusan dengan sepucuk surat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan berkata, apa isinya? Inni badat li ilaika hajatun la rinali anka fiha, fa in ataka kitabi laylan wa inni a'zim alayka alla tusbiha hatta tarakaba ilayya, wa in ataka nahara fa inni a'zimu alayka alla tumsiya hatta tarakaba ilayya. Jadi dia menyatakan, sesungguhnya aku telah menzahirkan akan hajatku yang aku tidak ada kepentingan padanya. Kalaulah sampai suratku kepadamu pada waktu malam, maka aku mengarahkan ataupun aku meminta kepada kamu dengan sungguh-sungguhnya supaya kamu terus memacu tungganganmu, terus pergi kepada aku, jangan sampai pagi. Kalau sampai pada waktu pagi, maka terus memacu kamu punya tunggangan pergi kepada aku tanpa kamu tunggu waktu petang. Jadi maksudnya sampai surat je terus gerak, jangan tunggu-tunggu. Dan ketika mana Abu Ubaidah mengambil surat daripada utusan Al-Faruq Sayyidina Umar Al-Khattab, maka dia pun berkata, qad alimtu hajata amiril mu'minina ilayya, aku mengetahui apa hajatnya Amirul Mukminin kepada aku. Fahuwa yadri ay yastabqiya man laysa bibaqin thumma kataba ilayhi, maka dia menginginkan aku supaya aku tidak kekal di sini dan aku berpergian. Maka aku pun dia tulis surat kepada Sayyidina Faruq dan menjawab, wahai Amirul Mukminin,
Aku mengetahui akan hajatmu ke atasku. Wa inni fi jundin minal muslimin wa la ajidu bi nafsi raghbatan anil ladzina yusibuhum, dan aku berada pada tenteranya orang Islam, dan aku tidak mendapati akan kehendak apa-apaku atas apa yang sedang menimpa mereka. Wala uridu firaqahum hatta yaqdiyallahu fiyya wa fihim amrah. Aku tidak menginginkan untuk berpisah daripada mereka sampai Allah menentukan kepada aku dan kepada mereka akan urusannya. Ketentuan daripada Allah. Jadi ini apa pun kita buat, kita serah pada Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dalam doa kunut. Sebab tu doa kunut ni waktu ni baca sendiri. Allahumma hdina fi man hadais, wa afina fi man afais, wa tawallana fi man tawallais, wa barik lana fi ma a'tais, wa qina syarra ma qadais. Lepas wa qina syarra ma qad, ya Allah lindungi kami daripada ketentuanmu yang buruk wahai Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Baca sendiri kan? Tanam akidah kita. Ya Allah, kamu yang menentukan kepada kami wahai Allah, bukan kami yang tentukan. Ini dipanggil untuk kita meletakkan keyakinan apa pun yang berlaku nanti kehendak daripada Allah. Kalau orang tanya dengan saya, apa doa yang paling baik diamal oleh Nabi? Kalau orang tanya dengan saya. Jadi sekadar perkongsian saya untuk tuan-tuan amal. Yang ni saya amal lama dah, sejak sekolah. Doaul Fajri. Tuan-tuan search Google doa fajar. Doa fajar ni doa yang Rasulullah baca lepas solat sunat fajar, solat qabliyah subuh. Sebelum solat subuh, tak ada amal lain yang Rasulullah buat kecuali doa fajar. Ini kalau dalam Khulasah Madad yang dikarang oleh, yang disusul oleh Habib Umar bin Hafiz, hafizahullah, Khulasah Madad. Khulasah Madad ni saya tengok dekat badan ada, dia terjemah dah siap makna. Tapi dulu saya beli dekat Sahayam Maniyah dekat Mesir. Memang saya belajar dengan anak murid kepada Habib Umar. Kita beli tu, kita ada kitab tu kita letak dalam poket, ni tak bawa pula. Jadi sebab saya dah hafal lah. Jadi kita baca dalam doa fajar ni. Kenapa doa tu doa yang paling baik saya sebut? Pertama, doa tu Rasulullah amal. Yang kedua, waktu yang dibaca oleh Rasulullah waktu sebelum solat subuh. Tak ada mana-mana doa yang lebih afdal berbanding doa yang baca sebelum daripada subuh. Jadi nak baca doa ni bukan senang. Kalau kita dah bangun subuh pukul 6.30 memang kau tak baca lah. Jadi kita akan baca dan isi doa ni, ya Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan isi doa ni, tuan-tuan baca dan kau tengok terjemahannya, Masya Allah, Tabarakallah. Dia punya isi doa memang tanam akidah. Kan, wahai Allah, aku tidak ada kemampuan untuk lakukan apa-apa, wahai Allah. Kamu yang mampu, ya Allah. Kan? Dan letakkan kepada aku yakinan hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma kataballahu alaihi. Letakkan kepada aku, ya Allah, keyakinan, ya Allah, bahawa tidak akan ada yang memusibahkan aku, memudaratkan aku kecuali yang telah kamu tulis pada aku, wahai Allah. Doa Rasulullah, doa fajar. Tuan-tuan tak boleh amal, tidak bagi. InsyaAllah tu akan ada keyakinan yang luar biasa. Ini saya sebut pun, sebenarnya kita pun masih lagi mencari-cari apa sumber kekuatan. Cubalah amal. Saya amal tapi kadang-kadang tertinggal juga kan. Kita cuba nak istiqamah sekarang ni. Jadi kita cuba ini, kalau tuan-tuan nak pilih doa apa yang Rasulullah amal paling baik, doa fajar. Type dekat Google search, tetap type je doaul fajri, doa fajar. Confirm keluar doa ni, kan? Saya subuh-subuh ingat dia punya mula. Sekarang ni lupa dia punya mula pula. Jadi apa? Ada mula dia. Jumpa? Belum jumpa. Lambat tu handphone apa tu? Okey, tak apa. Jadi apa, doa fajar ni doa yang baiklah, tuan-tuan cuba Google. Jadi nak sebut bahawa ketika mana Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dia dapat surat tu, dia kata aku tak ingin berpisah daripada mereka kecuali Allah menentukan kepada aku urusan. Fa idza ataka kitabi hadza fahallilni min azmik wa'dhalli bil baqa. Maka kalau sampai kepada aku punya tulisan jawapanku kepadamu, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, maka lepaskanlah apa kamu punya arahan, apa kamu punya kehendak, lepaskanlah dan izinkan aku untuk kekal. Izinkan aku. Ini maksudnya walaupun dia menyalahi ataupun dia mengingkari arahan, tapi dia minta izin. Izinkan aku, wahai khalifah, untuk aku kekal. Maka ketika mana Umar baca kitab ini, dan pada ketika itu Umar pun menangis dan mengalirlah air matanya, maka dia pun berkata dengan siapa yang berada di hadapannya dengan tangisan yang bersangatan. Dah masuk waktu dah.
Okey, sampai tangisan yang bersangatan, kita sambung tangisan selepas azan Isyak. Allahu a'lam. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad
Jadi kita lihat sebelum kita sebut nanti hujungnya tentang doaul fajri, kita sambung dulu kisah ini. Jadi setelah mana Sayyidina Umar menerima kitab ataupun surat balas daripada Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, maka dia pun menangis yang teresak-esak, sehingga orang yang berada di sekelilingnya merasai dan mendengari tangisan daripada Sayyidina Umar. Maka terus ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, amata Abu Ubaidah ya Amirul Mukminin, adakah akan mati Abu Ubaidah wahai Amirul Mukminin? Maka Sayyidina Umar pun jawab, la walakinnal mauta minhu qarib, tidak, tapi sesungguhnya kematian padanya sangat hampir. Jadi ini kita sebut tangisan sahabat kepada sahabat, kecintaan dengan seorang sahabat sehingga menitiskan air mata. Jadi air mata kerana kecintaan kepada sahabat, walaupun belum mati, tapi ini pasti sebab ta'un adalah satu penyakit, satu wabak yang menimpa pada waktu tersebut. Siapa yang kena takkan selamat pada waktu tersebut. Jadi tidak menyalahi apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Faruq dengan sangkaannya. Dan tidak lama setelah mana Abu Ubaidah ditimpa dengan ta'un dan hampir-hampir sampai kepadanya kewafatan, maka pada ketika itu dia berwasiat kepada bala tenteranya. Dia menyatakan, inni musikum biwasiyatin in qabiltumuha lan tazalu bi khairin. Aku memberikan kamu kepadamu akan wasiat, kalau kamu menerimanya maka kalian akan sentiasa berada dalam kebaikan. Apa dia punya wasiat? Dua, dia dua baca. Nasihatilah para pemimpin kalian, janganlah kalian menipu mereka, janganlah dunia melalaikan kalian. Sesungguhnya jika seseorang dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun, kematian pasti akan menemuinya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian kepada setiap Bani Adam. Mereka semua akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu terjemahannya. Sebab itu kadang-kadang dia terjemahan ada perkara yang tertinggal. Lepas tu saya buka kitab sampai ada tempat kata Ustaz tak guna kitab ni lah, Ustaz guna terjemahan. Jadi saya tak guna kitab saya. Tapi eloknya ada pembaca lah bagi kita lihat. Tapi keseluruhannya wujud dalam terjemahan. Pertama, nasihatkan dirikanlah solat. Jadi solat ni jangan tinggal. Apa pun kita punya kesibukan, jangan tinggal. Yang 5 waktu ni tetap kita mendirikan. Kalau boleh berjamaah lagi bagus. Cuba komitmen istiqamah 5 waktu berjamaah, semaksimal mungkin usaha. Kalau sampai tak mampu, mungkin sibuk, tak sempat sampai, itu Allah maafkan insya-Allah. Tapi usaha untuk cuba 5 waktu. Tidak ada istilah riak pada solat jamaah 5 waktu. Sebab apa? Sebab dia kewajipan sebenarnya. Sampai ada mazhab letak bahawa ia wajib bagi kullu muslimin, pada setiap lelaki muslim. Pertama. Yang kedua, wa'atuz zakah, maka tunaikanlah zakat. Jadi ini semua tak payah bahas, tuan-tuan semua tahu kewajipan untuk berzakat. Wasumu syahra Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tasaddaqu, dan bersedekah. Maksudnya sedekah ni jangan tinggal. Cubalah sedekah fi kulli yaumin, pada tiap-tiap pagi sedekah RM1. RM1 pun tak apa, masuk dalam tabung. Jadi kita bawa duit kecil, sedia duit kecil tu, setiap kali pergi subuh masuk tabung RM1. Tak, cuba amal, insya-Allah dia ada kelebihan yang Allah akan berikan. Kemudian tunaikanlah haji, tunaikanlah umrah, usaha untuk pergi haji, usaha untuk pergi umrah. Kita usaha, insya-Allah Allah bantu. Wa tawasau, saling nasihat menasihati, dan nasihatlah akan kamu punya pemimpin dan jangan menipu mereka. Jadi pemimpin kita ni kita kena nasihat. Seringkali beri nasihat, bukan kecaman tapi nasihat, dan jangan menipu pemimpin kita. Dan kemudian janganlah kalian ditimpa dengan dunia. Sesungguhnya seseorang itu kalaulah dia hidup sampai kepada 1000 tahun, akhirnya akan kembali ke tempat aku ini. Jadi maksudnya dia hidup 1000 tahun pun akhirnya apa? Mati juga. Kita nak impikan apa lagi tuan-tuan? Akhirnya kita nak hidup panjang mana? Makin sihat ke? Tak. Makin cegah ke? Tak. Makin handsome ke? Tak. Makin rambut hitam ke? Tak. Jadi akhirnya apa? Mati. Kita kena ingat tempat sudah kita mati. Yang kita kena ingat sungguh-sungguh, semua kita akan mati. Sebab tu Nabi Musa pernah ketika mana datangnya malaikatul maut. Sebab setiap malaikat maut setiap kali jumpa para nabi, para rasul, nak cabut nyawa kena minta izin. Sebab rasul lebih mulia berbanding malaikat.
Jadi Allah kata minta izin. Nabi Musa kata nanti dulu. Malaikat maut datang, boleh aku cabut nyawa kamu? Nanti dulu. Kalau kita boleh gitu, silakan buat jahat. Sampai malaikat maut, boleh Haji, saya nak cabut nyawa kamu hari ni. Jap, nanti dulu. Jadi kalau cerita tentang malakul maut ni, tuan-tuan tengok cerita kemalangan jalan raya. Bagaimana ada kereta yang daripada sana terbang pergi sana, yang sana meninggal. Sebenarnya cerita kemalangan jalan raya ni cerita malaikat maut punya cerita. Bagaimana boleh kena keluarga ni, bagaimana boleh mati orang ni, bagaimana boleh terbalik ni, sedangkan ini dipanggil, sedangkan semua kematian memang malaikat maut. Cuma bagaimana peliknya, tiba-tiba kereta sebelah masuk sebelah. Kenapa? Sebenarnya malaikat maut punya kerja. Jadi ini, jadi kita ni akhirnya akan mati juga. Nabi Musa sampai ni minta tangguh. Allah kata dengan malaikat maut, kamu jumpa dengan Nabi Musa nak tangguh berapa tahun? Maka Nabi Musa kata, tangguhlah lagi 50 tahun, 100 tahun. Maka pergi jumpa Allah, Nabi Musa minta tangguh 50 tahun. Allah kata dengan malaikat maut, cakap dengan Nabi Musa, lepas 50 tahun nak minta apa? Maka ketika mana lepas malaikat maut jumpa Nabi Musa, maka Allah tanya dengan kamu, wahai Musa, nanti lepas 50 tahun kamu nak tangguh mati ni, lepas 50 tahun kamu nak apa pula? Nabi Musa fikir 50 tahun tangguh, lepas 50 tahun mati juga. Tangguh lagi pun mati juga. Jadi tak apalah, mati sekarang lah. Jadi senang. Jadi mati tu akhirnya mati juga. Dan akhirnya Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah beri wasiat. Dia kata, innallaha qatabal mauta ala bani Adam fahum mayyitun. Allah telah menetapkan kematian kepada semua anak-anak Nabi Adam dan mereka semua akan mati. Wa akyasuhum atwa'uhum li rabbih. Yang paling bijak daripada kalangan mereka, yang paling berakal daripada kalangan mereka adalah yang paling taat kepada Tuhannya. Wa a'maluhum liyaumi ma'adihi, dan beramal untuk hari mereka akan pulang bertemu Allah. Yang ni tak ada dalam terjemahan. Jadi paling baik itu yang kamu kena buat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ini penutup kepada wasiatnya. Kemudian dia berpaling kepada sahabat Sayyidina Mu'az bin Jabal. Maka dia pun berkata, wahai Mu'az, salli bin nas. Wahai Mu'az, jadilah imam kepada para sahabat ataupun kepada manusia yang lain. Maksudnya ini arahan supaya jangan meninggalkan solat jemaah. Itu maksud salli bin nas. Kamu jadi imam kepada manusia. Maksudnya pastikan jangan tinggal solat jemaah. Kemudian tak lama setelah daripada itu, maka Allah pun angkat rohnya yang suci tadi, roh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka bangkitlah Mu'az bin Jabal dan berkata, wahai manusia, innakum qad fuji'tum birajulin wallah ma a'lamu anni ra'aitu rajulan abrara sadra. Sesungguhnya kamu telah ditimpa dengan kematian seorang lelaki. Demi Allah, aku tidak mengetahui dan tidak melihat lelaki yang selapang-lapang akan dadanya. Wala ab'ada ghailatan wala ashadda hubban lil aqibah, dan tidak pula aku melihat bahawa orang yang ada padanya akan segala kebaikan, yang tidak ada pada hatinya sebarang kejahatan dan kedengkian pada batinnya. Maksud ghailah adalah dia itu tidak memiliki akan perasaan sakit hati, rasa iri hati ataupun rasa penyakit hati kepada sesiapa di kalangan manusia. Dan tidak ada aku jumpa orang yang paling mencintai akan apa akibat setelah kematian. Maksudnya dia buat apa pun untuk apa hari di sana. Wala ansaha lil amata minhu, dan tidak pernah aku jumpa lelaki yang paling banyak beri nasihat kepada orang awam di kalangan mereka. Fatarahamu alaihi yarhamkumullah, maka rahmatilah kalangan kalian, maka kalian akan dirahmati oleh Allah. Jadi sebab itu sebenarnya kita ni dalam hidup kena banyak beri nasihat. Banyak beri nasihat, kena banyak beri nasihat kepada manusia. Bukan ada kepentingan apa-apa, bukan nasihat kerana kepentingan, tapi nasihat untuk dia jadi baik. Nasihat untuk dia dapat akibat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, lelaki yang sangat hebat, lelaki yang mencintai akan Rasulullah dan Allah melebihi daripada dunia dan seisinya, dan mencintai akan hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kisah para sahabat ni tuan-tuan, kisah yang akan memotivasi diri kita. Kenapa kita kena baca kisah-kisah begini? Supaya kita motivasi. Kenapa kita baca kisah pahlawan Melayu, Mat Kilau dan lain-lain? Untuk motivasi diri kita nak mempertahankan kita punya agama, kita punya bangsa. Kenapa kisah sahabat kita baca? Bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasulullah, bagaimana lapang dadanya para sahabat, bagaimana sahabat menerima ujian yang banyak,
tapi sentiasa positif dengan Allah. Yang itu yang kita nak. Jadi oleh kerana itu, sekadar memberikan sama-sama untuk ijazah lah kita beramal dengan doaul fajri. Jadi kita amalkan doa fajar. Saya tak bakal baca penuh, cubalah tuan-tuan amalkan yang mana bermula daripada isinya disebutkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'shi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha raibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa ta'simuni biha min kulli su'. Jadi ini doa-doa yang Rasulullah baca. Kita lihat sedikit terjemahan. Ya Allah, aku memohon kepadamu rahmat daripada sisimu yang dengannya engkau menunjuki hatiku, mengumpulkan yang terserak daripadaku, memperbaiki apa yang kusut padaku, mengembalikan padaku kesenanganku, memperbaiki akan agamaku, menjaga akan batinku daripada sifat-sifat buruk dan menghiasinya dengan sifat-sifat baik, mengangkatlah khairiyahku dengan amal yang baik, mensucikan amalku dari hal-hal yang dapat merosakkannya, memutihkan akan wajahku, mengilhamkan kepadaku petunjukku dan menjagaku daripada segala kejelekan. Jadi kemudian kita lihat potongan kedua, Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lamu annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya wa aghdini bima qasamtahu li. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang luas yang meliputi hatiku, dan aku memohon kepadamu keyakinan yang jujur sehingga aku mengetahui bahawasanya tidak ada yang menimpaku kecuali yang telah engkau tetapkan atasku, dan buatlah aku rela dengan segala yang engkau bagikan untukku. Itu kan tanam akidah. Bagi akidah supaya kita meredai akan pemberian daripada Allah, supaya kita meredai bahawa apa yang berlaku semua kehendak daripada Allah. Ini dipanggil kita beriman. Ini doa supaya kita kuat. Sebenarnya yang kuatkan kita adalah doa. Tidak ada perkara yang boleh menguatkan kita adalah kecuali doa daripada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hujung daripada doa Al-Fajri adalah kita doa supaya Allah jadikan cahaya pada setiap anggota kita. Sebab tu orang yang baca doa fajar ni, dia akan bercahaya dia punya anggota. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi 'idhami wa nuran fi dami wa nuran fi asabi wa nuran min baina yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Doa atas bawah, depan belakang, kiri kanan, daging, kulit, darah, tulang, semuanya bercahaya daripada Allah. Allahumma zidni nura wa'ati nura waj'alni nura. Ya Allah, berikan aku cahaya, tambahi aku cahaya, berikan kepada aku cahaya dan jadikan aku bercahaya. Ini dipanggil nur, cahaya daripada Allah. Jadi doa ni dalam banyak-banyak dalam Khulasah Madat tu yang memang totally daripada Nabi, ini doa fajar. Dan ia adalah doa yang Rasulullah amalkan sebelum daripada solat subuh. Rasa macam panjang, Ustaz, panjang. Cuba tuan-tuan baca 2 minit je sebenarnya. Kalau dah hafal lah, kalau belum hafal dia nak memang lama. Paling lama 3 minit setakat ni lah yang kalau saya baca. Jadi dulu waktu sekolah kita pegang mikrofon, buka speaker kat luar, baca. Orang belum sampai pun saya baca je. Baca kan lama-lama jadi hafal. Lepas tu lupa balik, baca lagi, hafal. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan baca, amal, kita niat kita boleh amal sepanjang hayat kita. Tuan-tuan kan pegang handphone kan? Sebelum daripada subuh dah pegang handphone kan? Masing-masing dah pegang handphone. Jadi jadikan bookmark. Kita save kita laman web tu dengan bacaan-bacaan tu dan kita baca. Kalau nak terjemahan mungkin selepas daripada itu, tapi kita bacalah dia punya matan daripada doa. Insya-Allah saya mengijazahkan tuan-tuan dengan doa ini daripada guru kami semua, Habib Umar dan yang lain-lain daripada guru kami, dan ia sampai kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan mampu untuk mengamalkan. Jadi kalau saya kata saya mengijazahkan, maka tuan-tuan sebut qabil tu kan? Saya mengijazahkan kepada tuan-tuan dan tuan-tuan sebut qabil tu. Boleh? Qabil tu. Sebut qabil tu. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita baca. InsyaAllah pada 2 minggu akan datang kita akan membicarakan tentang kisah Abdullah ibnu Mas'ud. Ini pun hebat ni. Sahabat ahli Al-Quran. Abdullah ibnu Mas'ud
orang pertama yang menjaharkan Al-Quran setelah Nabi SAW. Dia yang baca Al-Quran dengan jahar, dengan kuat. Jadi insya-Allah pada 2 minggu akan datang yang baik semua daripada Allah, yang lemah saya mohon ampun dan maaf. Walaupun saya rasa macam nak tertidur kuliah pada hari ni sebab baru balik dari Segamat dan penat ni, tapi nampak semangat luar biasa pula malam ni. Mungkin tuan-tuan punya semangat lah saya ambil. Jadi takut lepas ni pengsan pula. Jadi insya-Allah tuan-tuan doakan saya kuat, dan saya pun doakan tuan-tuan sebab saya sangat mengharapkan doa kita semua. Jadi tuan-tuan tengah tahajud tu, tengah sujud tu, doakan Luqmanul Hakim bin Abdul Rahman. Allah berikan kekuatan dan kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.